Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera semua murid, untuk semua warga subscriber bagi channel YouTube Cikgu Ailisham dan untuk follower bagi channel Telegram eTutor Math. Cikgu berharap agar semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seperti biasa kita akan sambung sesi PDP online untuk bahagian yang kelima, bahagian terakhir untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Jom kita lihat untuk objektif pembelajarannya. Di akhir penerangan ini, kita akan melihat bagaimana menyelesaikan masalah dan cikgu berharap murid semua dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Untuk kali ini kita akan terus kepada contoh melihat bagaimana cara melakukan penyelesaian untuk yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Contohnya seperti contoh 14. Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin telah bersara dan masing-masing menerima wang persaraan daripada syarikatnya sebanyak RM400,000. Mereka bertiga melakukan pelaburan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Mari kita lihat siapakah pelabur yang bijak. Encik Zaidi membeli sebuah pangsa puri kos sederhana dengan nilai pangsa purinya adalah RM150,000 dan beliau menerima sewa sebanyak 800 sebulan. Wang yang lain ataupun selebihnya disimpan di dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Untuk Encik Leong, beliau melaburkan keseluruhan RM400,000 dalam syarikat manis dengan membeli saham yang berharga RM2 seunit. Pada tahun tersebut sahaja syarikat itu telah mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Manakala untuk Encik Nevin, beliau menyimpan RM200,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 1% setahun. Baki RM200,000 yang lain pula disimpan ke dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Mari kita lihat untuk pulangan yang diperolehi oleh Encik Zaidi. Tahap risiko pembelian pangsa puri dan penyimpanan wang ke dalam akaun simpanan tetap adalah berisiko rendah. Dari segi pulangan pula yang diterima oleh Encik Zaidi, beliau menerima pulangan dalam bentuk sewaan dan faedah, iaitu faedah daripada penyimpanan duit ke dalam akaun simpanan tersebut. Untuk sewaan, Encik Zaidi telah mendapat sejumlah RM9,600 dalam tempoh setahun, iaitu 800 sewa sebulan darab 12 bulan. Dari segi faedah simpanan pula, 4% yang didarabkan dengan RM250,000 adalah bersamaan dengan RM10,000. Itu adalah faedah simpanan bagi simpanan ke dalam akaun simpanan tetap. Mari kita lihat untuk nilai pulangan pelaburan pula. Kita akan tambahkan kedua-dua pulangan ini, iaitu sewa tambah faedah simpanan adalah RM19,600. Kita dapatkan nisbah daripada keseluruhan wang persaraan Encik Zaidi, iaitu RM400,000, maka nilai pulangan pelaburan adalah 4,9%. Dari segi kecairan pula, simpanan mudah untuk dicairkan kerana kecairannya tinggi, tetapi untuk hartanah mengambil masa mudah untuk dijual. Untuk Encik Leong, tahap risikonya adalah tinggi kerana beliau melaburkan keseluruhan wang persaraannya ke sebuah syarikat. Namun untuk pulangan atas pelaburan, beliau menerima dividen 8% daripada RM400,000 yang dilaburkan ke dalam saham sebuah syarikat tersebut, iaitu berjumlah keseluruhannya RM32,000. Dan kita dapatkan nisbahnya RM32,000 bahagi dengan RM400,000 darab 100%, maka pulangannya adalah nilai pulangan pelaburan ROI adalah 8%. Dari segi kecairan, sederhana untuk suatu pelaburan yang dibuat ke dalam mana-mana syarikat ataupun saham bagi syarikat tersebut. Encik Nevin, tahap risiko yang dibuat oleh pelaburan yang dibuat oleh Encik Nevin adalah berisiko rendah kerana beliau menyimpan ke dalam akaun simpanan dan akaun simpanan tetap. Beliau menerima faedah simpanan dan faedah simpanan tetap
iaitu 1% bagi akaun simpanan, manakala untuk akaun simpanan tetap 4% setahun. Maka jumlah faedah simpanan yang diperolehinya hanya RM10,000, tambahkan kedua-duanya, RM2,000 tambah RM8,000, dan kita dapati nisbahnya hanya 2,5%. Untuk kecairan, simpanan mudah untuk dijadikan tunai kerana tahap kecairannya yang tinggi. Jadi, siapakah yang merupakan pelabur yang bijak? Untuk menentukan pelabur yang bijak di antara ketiga-tiga Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin, kita akan membandingkan nilai pulangan pelaburan yang diperolehi. Semakin tinggi nilai pulangan pelaburan, maka semakin menguntungkan bagi pelabur tersebut. Maka dengan pernyataan tersebut, kita akan dapati mereka adalah pelabur yang bijak. Encik Leong adalah pelabur yang bijak kerana mendapat pulangan yang paling tinggi dengan nilai pulangan pelaburan ROI mencatat nilai 8% berbanding Encik Zaidi 4,9% dan Encik Nevin hanya 2,5% sahaja. Untuk latihan pengukuhan, cuba murid selesaikan soalan uji minda 3.1F, iaitu pada tahun 2015 Encik Wong membeli sebuah rumah dengan harga sebanyak RM540,000. Beliau membayar 10% wang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Setelah menduduki rumah tersebut selama 20 tahun, Encik Wong mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, murid cuba dapatkan apakah nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Encik Wong. Daripada cikgu untuk sesi kali ini, itu sahaja. Berharap penerangan cikgu dapat difahami. Walaupun pendek sahaja video kali ini, semoga ianya tetap juga bermanfaat daripada cikgu. Sekian sahaja dahulu. Sampai berjumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya 3.2 dalam bab yang sama. Assalamualaikum dan terima kasih.